Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan saya yang terdiri daripada Aisyah binti Zulhicham dan saya Fauza Syakila binti Abdul Rahim dan seorang lagi rakan saya iaitu Ifah Hazira binti Muhammad Adnan. Kami akan membentangkan tentang isu hafazan yang bertajuk Pelajar Tahfiz tidak dapat mengingat ayat hafazan bagi kursus Taranum dan Hafazan Al-Quran PIMK 3113. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada pendahuluan yang pertama, iaitu Rasulullah SAW sebagai Sayyidul Hufaz. Bermulanya penurunan pertama Al-Quran pada 17 Ramadan, maka bermulalah proses hafazan berlaku dengan giatnya pada zaman Rasulullah SAW. Oleh kerana baginda seorang yang ummi, yakni tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Al-Quran sedikit demi sedikit agar baginda senang menghafaznya. Buktinya dalam surah Al-A'raf ayat 157, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Suraqallahul Azim, yang bermaksud iaitu orang-orang yang mengikut Rasulullah, iaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi yang ummi yang mereka dapati tertulis nama dan sifat-sifatnya dalam kitab Taurat dan Injil. Nabi ini pada ketika itu merupakan seorang Nabi yang tidak tahu membaca dan menulis. Bahkan masyarakat Arab pada ketika itu juga hanya terdapat sebilangan kecil sahaja daripada mereka yang tahu menulis dan membaca. Kebanyakan mereka pada ketika itu merupakan orang yang buta huruf. Akan tetapi, kalau kita lihat balik kepada sejarah pada para Nabi dan Rasul, kita dapati terdapat kebanyakan Nabi mereka boleh membaca dan menulis. Contohnya Nabi Idris AS. Dalam catatan sejarah, Nabi Idris AS ni merupakan orang pertama yang menggunakan pena. Malah Nabi Idris AS juga banyak mencipta pelbagai inovasi yang kita banyak gunakan dalam teknologi pada hari ini. Oleh itu, setiap kali baginda menerima wahyu daripada Allah SWT melalui malaikat Jibril, baginda akan terus menghafaz dan mengamalkannya. Begitu juga dengan para sahabat. Misalnya turun satu ayat Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril, Rasulullah akan membacakan ayat tersebut kepada para sahabat. Kemudian para sahabat akan mendengar tadabbur ayat tersebut, kemudian akan menghafaz ayat tersebut. Oleh kerana pada ketika itu umat Islam tidak begitu ramai, jadi menyebabkan mereka penganut awal agama Islam ini perlu menghafaz ayat-ayat Al-Quran yang turun. Dan pada ketika itu juga berlaku aktiviti penulisan ayat-ayat Al-Quran bila mana hadis tidak diriwayatkan oleh Rasulullah. Bila Rasulullah tidak membacakan hadis, maka para sahabat akan menulis ayat Al-Quran. Para sahabat ini mampu untuk menghafaz ayat-ayat Al-Quran yang turun disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama sekali ialah kecintaan dan minat mereka yang tinggi terhadap Al-Quran. Kerana mereka cinta dan minat yang tinggi terhadap Al-Quran kerana mereka mendapat ayat Al-Quran itu daripada sumber utama, iaitu Rasulullah SAW. Mereka berguru dengan Rasulullah SAW secara bersemuka, talaqi musyafah. Jadi menyebabkan mereka merasa ada kemanisan setiap kali wahyu itu diturunkan. Yang keduanya ialah lingkungan persekitaran mereka yang begitu baik pada ketika itu, kerana pada ketika itu bilangan penganut umat Islam adalah sedikit. Jadi menyebabkan mereka yang sedikit ini bersatu padu dan mereka perlu menghafaz ayat-ayat Al-Quran ini untuk kegunaan generasi yang akan datang. Kemudian terakhir sekali ialah fitrah mereka yang bersih menjadikan ingatan mereka kuat. Kebanyakan mereka sebelum ini menganut agama lain. Kemudian apabila Islam tersebar, Rasulullah sebarkan Islam, mereka memeluk agama Islam. Bila mana mereka memeluk agama Islam, ianya seperti bayi yang baru lahir. Misalnya, maksudnya di sini adalah ingatan mereka tu ialah ingatan yang baru. Mereka adalah bersih. Jadi menyebabkan mereka mudah untuk menerima ilmu dan mereka mampu untuk memelihara ilmu tersebut. Dalil berdasarkan surah Al-Qamar ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarna Qur'anan lidzikri fahal min mudzakir.
yang bermaksud dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mahu mengambil pelajaran daripadanya. Ini bermaksud Allah Ta'ala sendiri telah memudahkan isi kandungan ayat Al-Quran, namun terdapat lagi sebilangan manusia, sebahagian daripada manusia yang tidak mahu untuk mengambil pelajaran daripada Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi panduan kepada manusia. Jadi jelaslah di sini Rasulullah SAW merupakan Sayyidul Hufaz, ini ketua bagi para penghafaz Al-Quran, kerana Rasulullah mendapat sendiri ayat Al-Quran itu daripada malaikat Jibril, daripada Allah melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seterusnya saya Aisyah binti Zulhisham akan menyambung pembentangan berkenaan isu pelajar tahfiz tidak dapat mengingat ayat hafazan. Jadi seperti yang kita ketahui, di Malaysia telah banyak sangat pertubuhan yang ditubuhkan, dan lebih banyak sekarang ni ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke pusat tahfiz. Hal ini demikian kerana mereka dengan hasrat mahu melahirkan anak-anak tahfiz, anak-anak mereka yang soleh, yang dapat ilmu basic agama. Kerana kadang-kadang kita tengok mak ayah ni mereka tak ada basic agama tu. Jadi mereka nak anak mereka mempelajari dengan orang yang lebih arif, supaya anak-anak mereka tidak sesat ataupun tidak melakukan sebarang kesalahan dalam kehidupan mereka seperti yang telah dilakukan oleh mereka. Jadi saya akan membentangkan berkenaan peringatan bagi para hufaz, iaitu bagi para penghafaz Al-Quran. Jadi hukum menghafal keseluruhan Al-Quran adalah fardu kifayah dan sunat ain, yakni sunat ke atas setiap muslim. Jadi dia bukanlah satu tuntutan yang wajib untuk menghafal satu Al-Quran. Walau bagaimanapun, membaca Al-Quran dan mengamalkan serta mentadabbur Al-Quran, perkara-perkara itu adalah sangat-sangat penting dan perlu dilakukan dalam kehidupan seorang muslim, kerana Al-Quran itu diturunkan sebagai panduan. Jadi apakah fungsinya sekiranya kita tidak mentadabbur Al-Quran tersebut? Tetapi untuk menghafal keseluruhan Al-Quran, perkara itu adalah sunat ain dan fardu kifayah. Dalam isu ini adalah diperingatkan daripada akan hadis daripada Abdullah radhiyallahu an yang berbunyi, bi'sama li ahadihim yaqulu nasitu aya kaita wa kaita bal huwa nusya istadhkirul Quran falahu ashaddu tafasiyan min sudurir rijal min na'ami bi'ukliha. Maksudnya, celakalah bagi sesiapa yang kata, aku lupa ayat Quran sekian-sekian, bahkan hendaklah dia berkata, aku telah dilupakan darinya. Sentiasalah membaca dan mengingati Al-Quran, kerana ia lebih mudah terlepas daripada dada dan ingatan manusia, daripada unta terlepas daripada talinya. Hadis ini ialah Sahih Bukhari nombor 5032 dan Sahih Muslim 790. Jadi berdasarkan hadis tersebut, dapat kita simpulkan betapa tingginya darjat Al-Quran ini, sehingga manusia tiada hak untuk cakap aku lupa ayat sekian-sekian. Sedangkan bahkan mereka kena cakap aku dilupakan darinya, sebab lupanya kita kepada Al-Quran adalah salah kita sendiri. Maksudnya kita yang tak baca. Jadi kenapa kita nak cakap aku lupa Al-Quran? Benda itu adalah salah. Dan juga telah diingatkan melalui hadis ini tentang keperluan penghafal Al-Quran untuk sentiasa mengulang dan mengingati ayat yang telah dihafal, kerana Al-Quran lah yang memberi syafaat kepada pembacanya. Dan dia bagi metafora dalam hadis ini, Al-Quran ini lebih mudah terlepas dari dada dan ingatan manusia berbanding unta terlepas daripada talinya. Jadi nampak tak kat situ? Kita tengok unta yang besar nak terlepas dari talinya tu macam mustahil lah, adalah yang terlepas. Tapi dah cakapnya perkara berdasarkan hadis yang telah saya bacakan sebentar tadi, maka ulama-ulama telah menafsirkan hadis tersebut untuk mengeluarkan satu hukum, mengeluarkan hukum pendapat mereka bagi mereka yang lupa akan hafazan Al-Quran, bagi para penghafal Al-Quran yang melupakan hafazan Al-Quran mereka. Jadi menurut Syekh Zakaria Al-Ansari, haram hukumnya melupakan hafazan Al-Quran
Dan menurut Imam Al-Ramli pula, ia haram jika disebabkan kecuaian dan malas dan ia merupakan salah satu dosa besar. Okey. Ada juga pendapat daripada Imam Ibn Hajar yang menyatakan ada beberapa riwayat daripada salaf seperti Al-Dhahhak dan Abu Aliyah yang menganggapnya sebagai dosa besar. Ulama Imam Syafi'i seperti Khatib Syarbini, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Ruyani dan Al-Qurtubi bersetuju dengan pendapat Imam Ibn Hajar tersebut. Dan Ibn Sirin pula menyatakan bahawa hukum lupa hafazan Al-Quran adalah makruh. Seterusnya, faktor yang menyebabkan pelajar tahfiz tidak dapat mengingat ayat hafazan adalah atas disebabkan pemakanan. Pemakanan yang sihat amat penting bagi menguatkan daya ingatan dan kecerdasan otak. Bukan itu sahaja, pelajar tahfiz juga perlu mengambil makanan yang bersumberkan dari sumber yang halal, thayyib dan jauh daripada makanan syubhah seperti makanan yang tidak diketahui tahap status halal dan ragu-ragu dengan makanan tersebut. Oleh hal yang demikian, seandainya pelajar tahfiz tidak menjaga pemakanan mereka, maka iaitu pemakanan yang bersumberkan makanan halal dan jauh dari syubhah, maka ianya akan menjejaskan hafalan pelajar tahfiz. Hal ini kerana faktor pemakanan juga akan menjadi darah daging dalam tubuh kita. Apa yang kita makan akan menjadi darah daging dan kekal dalam tubuh. Hal ini berdasarkan daripada firman Allah dari surah Al-Baqarah ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada benda-benda yang baik, yakni yang halal yang telah kami berikan kepada kamu. Jadi di sini jelas bahawa ayat tersebut merupakan suruhan Allah kepada hamba-Nya untuk berwaspada dan berhati-hati dalam mengambil makanan kerana ianya amat penting dan merupakan zat yang akan bersatu menjadi darah daging kita. Kerana sesungguhnya seorang hamba yang memakan daripada sesuap rezeki yang haram ke dalam perutnya, nescaya Allah tidak akan memakbulkan doanya selama 40 hari. Dan setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram ataupun riba, maka api nerakalah yang layak baginya. Jadi berbalik kepada pemakanan sebagai seorang penghafal Al-Quran, hafiz Al-Quran, maka mereka perlu menjaga pemakanan yang halal dan elakkan daripada mengambil makanan yang syubhah. Hal ini kerana untuk menjaga ingatan dan membersihkan hati dan badan dari kerosakan. Hal ini supaya dapat memudahkan untuk proses menghafal Al-Quran apabila mendapatkan makanan yang sahih dan halal. Baiklah, yang kedua, punca kepada berlakunya isu di mana murid tahfiz tidak dapat mengingat ayat hafazan. Yang kedua ialah motivasi. Menurut Slameto 2013 yang mendefinisikan motivasi sebagai proses yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Ini bermaksud motivasi ini merupakan satu pendorong yang mendorong seseorang individu itu untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dia nak buat. Motivasi ini juga terbahagi kepada dua, iaitu motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini bermaksud munculnya kekuatan dalaman yang timbul yang bertujuan untuk memenuhi keperluan asas fisiologi dan psikologi. Yang mudah katanya, motivasi intrinsik ini ialah satu sumber kekuatan dalaman seseorang untuk seseorang tu melakukan sesuatu bagi memenuhi keperluan fisiologi dan psikologinya. Okey, berdasarkan isu ini, motivasi intrinsik yang terlibat ialah yang pertama sekali ialah minat. Minat pelajar tahfiz ini terhadap penghafazan Al-Quran.
minat yang wujud, minat ni mestilah sesuatu yang wujud dalam diri pelajar-pelajar tahfiz, kerana untuk menghafaz sesuatu itu kita perlu mencintainya terlebih dahulu. Misalnya contohnya mungkin murid-murid tahfiz ini perlu adanya cita-cita atau impian untuk menjadi penghafaz Al-Quran 30 juzuk. Barulah benda-benda macam ni akan membantu mereka untuk menghafaz dengan lebih gigih dan berdisiplin. Yang kedua ialah pengurusan masa. Seperti yang kita tahu, untuk menghafaz 30 juzuk ini bagi setiap individu ini tak sama. Ada individu mungkin mengambil masa setahun, 2 tahun dan sebagainya. Akan tetapi ianya bergantung kepada pengurusan masa seseorang, pengurusan masa pelajar tahfiz itu sendiri. Misalnya kita boleh lihat di kebanyakan pusat tahfiz, mereka akan bangun seawal jam 4.30 pagi untuk mengulang hafazan mereka. Kemudian mereka juga akan melaksanakan qailullah sebelum zuhur. Kemudian mereka juga pada waktu sebelum asar dan sebelum isyak, mereka akan mengulang semula ayat hafazan mereka yang baru. Pengulangan-pengulangan ini sebenarnya memerlukan satu disiplin yang tinggi. Mereka perlu berintegriti dan istiqamah untuk melakukan hafazan tersebut, untuk sentiasa mengulang hafazan mereka. Yang ketiga bagi motivasi intrinsik ialah dorongan. Dorongan ini boleh jadi dari pihak dalaman mereka juga. Misalnya mereka kita dapat lihat dari dorongan dari sini ialah adanya ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW melalui hadis Al-Quran hadis tentang ganjaran bagi mereka yang menghafaz Al-Quran. Misalnya bagi orang yang menghafaz Al-Quran ini, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, di antara perbuatan mengagungkan Allah adalah menghormati orang Islam yang sudah tua, menghormati orang yang menghafal Al-Quran, yang tidak berlebihan dalam mengamalkan isinya dan tidak membiarkan Al-Quran tidak diamalkan, serta menghormati penguasa yang adil. Daripada hadis ini terbukti lagi jelas bahawa orang yang mengagungkan Allah ialah dengan cara dia menghormati orang yang menghafaz Al-Quran, di mana dengan cara kita nak mengagungkan Allah, kita perlu menghormati orang-orang yang menghafal Al-Quran. Bahkan bukan itu sahaja, sabda Rasulullah SAW dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang bermaksud, bacalah Al-Quran kerana Allah tidak akan menyiksa hati orang yang hafal Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ialah hidangan Allah. Siapa yang memasukkannya, dia akan aman. Barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka hendaklah dia bergembira. Di sini jelaslah bahawa orang-orang yang menghafaz Al-Quran ini merupakan golongan-golongan yang akan bebas daripada siksaan Allah. Jadi di sini merupakan satu bentuk dorongan kepada para pelajar tahfiz di sana untuk mereka terus menguatkan hafazan mereka. Kemudian selain itu juga mereka perlu ada komitmen, dan ia berkait dengan minat yang disebutkan di awal tadi, di mana apabila wujudnya minat untuk seseorang itu menghafaz Al-Quran, maka tidak timbullah isu mereka terlupa, mereka tidak mengulang hafazan mereka, ataupun mereka tidak berminat untuk meneruskan lagi pengajian mereka untuk menghafaz Al-Quran. Kemudian motivasi yang kedua ialah ekstrinsik, iaitu motivasi ekstrinsik ini bermaksud pengaruh dari luar yang mendorong kepada keinginan untuk bertindak. Ini adalah kata-kata daripada Sabran 2005. Motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang berbentuk luaran, sesuatu yang benda yang bersifat luaran, dia bukan datang dari diri individu pelajar tahfiz itu sendiri. Misalnya motivasi ekstrinsik ini dia lebih kepada peranan-peranan faktor sekeliling. Misalnya untuk isu ini ialah suasana tahfiz. Suasana tahfiz ini memainkan peranan yang sangat penting untuk para hafiz ini menghafaz Al-Quran, di mana misalnya suasana sekolah yang kondusif, suasana tahfiz di mana suasana sekolah yang kondusif, di mana di situ rakan-rakan mereka ini merupakan daripada mereka yang punya tujuan yang sama untuk menghafaz Al-Quran. Kemudian dari segi
masyarakat yang berada di dalam pusat tahfiz itu sendiri yang mana mendorong murid-murid tahfiz ini untuk menghafaz Al-Quran. Yang keduanya sekali ialah sokongan guru. Guru sebenarnya memainkan faktor penting untuk murid-murid ini terus menghafaz Al-Quran. Misalnya guru-guru yang ditauliahkan untuk mengajar murid-murid untuk menghafaz Al-Quran ini bukanlah sebarang guru yang boleh diambil daripada guru pendidikan Islam. Tak boleh, sebab mereka memerlukan pentauliahan dan pengkhususan khusus untuk membantu murid-murid ini terus menghafaz. Misalnya seperti yang disebutkan oleh Profesor Datuk Dr. Zakaria Stapa yang menyatakan dalam pembentangan wacana bahawa masyarakat tidak boleh menganggap guru pelatih dalam pendidikan Islam boleh menjadi guru tahfiz yang baik untuk mengajar kerana cara pengajaran tahfiz memerlukan pengkhususan. Jadi di sini jelas bahawa guru tahfiz ini perlulah dilahirkan melalui satu penubuhan institusi yang bertauliah untuk melatih guru-guru ini untuk mengajar murid-murid tahfiz. Baiklah, punca seterusnya bagi masalah isu pelajar tahfiz lupa akan hafalan mereka ialah, pada pendapat saya, adalah pengaruh rakan sebaya. Okey, seperti yang kita tengok, apabila meningkatnya teknologi-teknologi serta arus kemodenan yang makin pesat dan sebagainya, kemajuan Malaysia dengan internet yang makin meluas, jadi banyak kita tengok banyak masalah gejala sosial yang dicatatkan dalam kalangan remaja. Okey, perkara ini merisaukan seluruh pihak kerajaan, kawan-kawan, ibu bapa dan sebagainya. Dan ibu bapa sepatutnya memainkan peranan dengan aktif untuk mengelakkan perkara tersebut berlaku. Namun begitu, pada usia macam ni, remaja kebanyakannya telah menjadi keras kepala. Apa yang saya kaitkan pengaruh rakan sebaya dengan hafalan? Okey, yang pertama, rakan ni dia menjadi cerminan diri sendiri. Okey, perkembangan emosi, sosial dan rohani dipengaruhi persekitaran, khususnya individu yang rapat dengan kita. Pada kebanyakan masanya, apabila kita dah meningkat remaja, kebanyakan masanya orang-orang yang berada di sekeliling kita, orang yang berada di sekeliling remaja pada ketika itu adalah rakan-rakan mereka. Jadi sekiranya rakan-rakan mereka jenis yang orang yang baik, orang yang mengingatkan kepada arah agama, solat sunat, melakukan kebaikan, jadi tiada masalah bagi mereka untuk melakukan kebaikan tersebut. Tapi sebaliknya, sekiranya kawan mereka itu jenis yang solat berlambat, melepak-lepak di tengah malam, perkara tu sekiranya mereka tak lawan dan mereka join sekali buat macam tu, jadi pengaruh tersebut menyebabkan mereka tidak istiqamah dengan bacaan mereka. Jadi mereka tak mengulang kaji semula apa yang telah mereka hafal di institut mereka ataupun di rumah mereka sekiranya mereka menghafal di rumah. Okey, seterusnya adalah pengaruh negatif oleh rakan sebaya tersebut. Remaja cenderung untuk mudah terpengaruh dengan nilai-nilai dan budaya hidup. Okey, perkara ini boleh dikaitkan dengan berita-berita dan juga teknologi terkini, iaitu telefon yang penuh dengan benda-benda yang tidak menyenangkan sendiri. Ada perkara yang berfaedah, ada perkara yang tidak berfaedah. Jadi mungkin perkara-perkara yang tidak berfaedah tu nampak seronok di mata manusia dekat dalam dunia ni kan. So jadi mereka cenderung untuk melakukan perkara-perkara tersebut, maka ia telah bertentangan dengan apa yang sepatutnya dilakukan, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka jadi mereka tak dapat teruskan dengan hafalan mereka, mereka tak dapat teruskan dengan amalan mereka, sebab mereka akan ego manusia akan wujud dan mereka tidak akan melakukan apa yang sepatutnya mereka lakukan. Dan disebabkan kedua-dua tersebut, jadi mereka akan sukar melakukan perkara-perkara kebaikan yang telah mereka pelajari sepanjang mereka berada di pusat tahfiz. Hal ini demikian kerana mereka, remaja, akan merasakan diri mereka tidak diterima sekiranya melakukan perkara kebaikan. Kita dah nampak pun dekat dalam dunia sekarang, kalau kita melakukan apa-apa perkara kebaikan yang berkaitan dengan agama, kita akan dianggap jumud, kita akan dianggap tidak up to date. Sedangkan benda tu, apa yang kita buat tu dah betul dah, cuma disebabkan
penerimaan orang yang tidak menerima. Jadi remaja ni akan rasa macam, oh aku tak boleh buat macam tu, nanti orang tak suka aku, macam tu. Jadi disebabkan itu, saya dapat simpulkan pengaruh rakan sebaya juga menjadi salah satu punca perkara ini atau isu ini berlaku. Okey, kesan daripada pengaruh rakan sebaya tadi, yang pertama adalah pelajar tidak istiqamah ketika melakukan hafazan. Jadi kenapa pelajar tidak istiqamah ketika melakukan hafazan? Kerana mereka disibukkan dengan hal-hal keduniaan bersama rakan-rakan mereka, rakan-rakan rapat mereka yang membawa influence yang tak baik. Okey, yang seterusnya, pelajar tidak disiplin dengan silibus pembelajaran mereka. Mungkin ada silibus yang baca 10 juzuk dalam masa seminggu. Jadi disebabkan mereka di-influence dengan perkara-perkara dengan rakan-rakan yang tidak bagus, maka mereka dah jadi, okey tak apalah, asalkan nak habis belajar je. Mereka bukannya nak mengamalkan perkara tersebut, mereka sekadar nak habis untuk habis belajar saja, untuk mungkin 5 tahun sahaja. Jadi mereka tak nak dah mengamalkan, meneruskan legasi penghafal para hufaz. Okay, dan yang seterusnya, pelajar akan melakukan maksiat sehingga berlaku gejala sosial. Okey, perkara ini berlaku kerana mereka cenderung untuk melakukan perkara yang sama dengan rakan-rakan sebaya mereka supaya mereka tak ketinggalan zaman. Cadangan yang pertama dari segi faktor pemakanan, iaitu pelajar tahfiz perlulah mengambil makanan yang berkhasiat, yakni makanan yang mempunyai gizi yang seimbang. Sebagai contohnya, pelajar perlulah mengurangkan daripada makan makanan yang tidak sihat. Sebagai contoh, mi segera, air bergas dan sebagainya, kerana ianya dapat menjejaskan ingatan para tahfiz untuk mengingat ayat Al-Quran apabila makan makanan yang tidak berkhasiat. Okay, seterusnya, pelajar tahfiz juga perlulah banyakkan makan makanan yang dapat menguatkan daya ingatan. Sebagai contohnya, kismis, madu, air zam-zam dan juga sebagainya. Dalam pada itu, pelajar tahfiz juga perlulah menjauhkan diri mereka ni daripada mengambil makanan yang syubhah, iaitu makanan yang tidak diketahui tahap status halalnya. Kerana makanan yang syubhah ini hukumnya adalah makruh. Maka sebagai seorang pelajar tahfiz, mereka perlulah mengelakkan daripada mengambil makanan yang sedemikian supaya mereka ni dapat mengekalkan ingatan mereka dalam menghafal ayat Al-Quran. Dan juga hal ini kerana faktor pemakanan ini penting kerana makanan memiliki pengaruh yang amat besar terhadap perkembangan fizikal badan, jiwa, emosi dan minda. Yang kedua, pelajar tahfiz perlulah memastikan bahawa sumber rezeki yang diperolehi adalah daripada rezeki yang halal. Sebagai contoh, pihak tahfiz perlulah memastikan sumber makanan yang diberikan kepada pelajar adalah daripada sumber yang halal dan diyakini. Ini kerana sumber rezeki yang halal akan membawa kepada keberkatan dalam kehidupan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang bermaksud, "Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang terang nyata bagi kamu." Surah Al-Baqarah ayat 168. Jadi oleh yang demikian, jelas bahawa para tahfiz perlu menjaga pemakanan mereka dengan memastikan bahawa sumber makanan tersebut datang daripada rezeki yang berkat. Hal ini kerana makanan bersumberkan dari rezeki yang halal dapat mengelakkan daripada kerosakan hati, dan makanan dari sumber haram akan membawa kesan kepada diri.
Baiklah, seterusnya cadangan bagi mengatasi masalah kekurangan motivasi. Yang pertama sekali ialah sentiasa berdoa. Doa merupakan satu bentuk pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui kelemahan diri bagi memohon kekuatan untuk menghafaz Al-Quran. Seperti yang kita tahu, doa silahul mu'min, yang bermaksud doa itu merupakan senjata bagi umat Islam. Jadi dengan adanya berdoa ini, ia merupakan satu ruang bagi semua umat Islam untuk meluahkan, untuk memohon keampunan, menyatakan segala hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata lain, doa ini merupakan salah satu support system yang terbaik dalam menyelesaikan dan membantu manusia ini untuk melakukan aktiviti seharian mereka. Ia dapat membantu manusia dari aspek emosi dan juga psikologi untuk manusia ini lebih bersedia, untuk terutamanya para hafiz ini, untuk lebih bersedia untuk menghafaz Al-Quran. Dan hakikatnya doa dan umat Islam ini tidak dapat dipisahkan, kerana sememangnya umat Islam ini berhajat kepada doa, berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan melalui permohonan kita dengan adanya doa. Doa ni pada bila-bila masa pun boleh, selepas solat, pada awal pagi, di mana saja kita ingat kita akan doa. Dan terutama bagi mereka yang menghafaz Al-Quran ini, mereka perlu berdoa terlebih dahulu sebelum memulakan hafazan, dan juga mereka boleh berzikir dahulu. Dan juga sebenarnya amal-amalan ini telah banyak dipraktikkan di pusat-pusat tahfiz di Malaysia. Bukti dalilnya ialah dalam surah Al-Ghafir ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Berdasarkan daripada ayat ini, Ibnu Katsir menyatakan bahawa doa pada konteks ayat ini ialah bermaksud permohonan, iaitu Allah menganjurkan kepada para umat Islam, kepada semua umat Islam untuk berdoa kerana adanya jaminan doa yang akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada ayat ini juga bermaksud kita dapat faham bahawa Allah ini Maha pemurah untuk memakbulkan segala hajat hambanya. Dan juga Nabi Muhammad SAW juga ada menyatakan hadis daripada riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmizi dan Hakim yang bermaksud tiada sesuatu yang paling mulia bagi Allah daripada doa. Jadi jelaslah di sini bahawa doa merupakan satu persediaan yang perlu dilakukan oleh pelajar tahfiz sebelum mereka memulakan hafazan. Yang kedua ialah pelajar tahfiz ini perlu mengamalkan tilawah sebelum menghafaz. Tilawah ialah nadi kepada hafazan, dan antara waktu yang terbaik untuk memulakan tilawah ini ialah pada permulaan hari ini pada waktu pagi. Pada waktu pagi kebiasaannya pada waktu itu ialah pada kita punya otak waktu itu lebih aktif pada waktu itu, menyebabkan untuk kita menghafaz, hafazan kita akan lebih berkualiti pada waktu itu. Pelajar tahfiz ni tidak boleh untuk menggesa diri mereka untuk menambah hafazan mereka tanpa membaca atau tilawah dulu ayat tersebut, kerana dengan pengulangan ayat tersebut melalui tilawah, ia dapat membantu mereka untuk mengingat dan malah mengukuhkan lagi hafazan mereka. Semakin banyak pembacaan dan pengulangan tilawah mereka bagi ayat yang hendak dihafaz, semakin kuatlah ingatan mereka. Antara amalan yang boleh dibuat sebelum nak bertilawah ialah pertama sekali membaca doa sebelum menghafaz. Yang kedua membaca isti'azah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua ialah membaca basmalah sebelum membaca doa. Dalil daripada surah An-Nahl ayat 98 yang bermaksud, oleh itu apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah dari hasutan syaitan yang kena rejam. Tafsir daripada ayat ini, tafsir Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang bermaksud, dan jika kamu hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah pertolongan Allah agar dijauhkan dari gangguan syaitan yang tertolak dari rahmat Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya daripada ayat ini dapat kita fahami bahawa dengan kita melakukan amalan-amalan tersebut, kita dapat mengelakkan dan mengurangkan
gangguan untuk pelajar tahfiz itu menghafaz ayat-ayat Al-Quran, seterusnya dapat mengingat ayat hafazan mereka. Baiklah, seterusnya cadangan penyelesaian yang dapat saya cadangkan ialah memilih rakan yang baik. Pada pendapat saya, untuk cadangan ini, ibu bapa, guru-guru perlulah memantau apa yang mereka lakukan secara dengan sangat-sangat ketat. Hal ini demikian kerana penghafal-penghafal Al-Quran adalah sangat-sangat mulia. Jadi mereka perlu dijaga supaya mereka tidak terlibat dengan perkara-perkara yang berdosa ataupun perkara-perkara maksiat, supaya kualiti seorang penghafal Al-Quran itu dapat kita jaga. Okey. Yang pertama adalah bergaul dengan hafiz dan kuat ingatannya. Okey, akan timbul satu masa di mana seseorang akan berasa jemu dan malas dengar. Okey. Akan timbul satu masa seseorang akan berasa jemu dan malas dengan apa yang dia buat. Mungkin dia buat setiap hari berulang-ulang, biasalah seorang manusia kan. Jadi dengan adanya seorang rakan yang baik dan juga ingat akan agama, lagi-lagi hafiz pula tu, maka dia akan dapat membantu seseorang lebih konsisten dalam mengulangi ayat dan mewujudkan persaingan yang sihat antara mereka. Persaingan yang sihat ni maksudnya mereka akan hafal dengan tajuk yang betul, dengan tartil, mungkin mereka akan belajar ilmu Al-Quran yang lain, contohnya taranum, dan juga mungkin sirah-sirah Al-Quran, kenapa ayat itu turun, tadabbur Al-Quran. Mereka akan bersaing dengan secara sihat kerana mereka merasakan perkara itu adalah perkara yang tak rugi untuk orang mereka tahu. Maka mereka tak akan rugi, mereka akan lebih untung kerana mereka telah mentadabbur, mereka telah memahami isi kandungan Al-Quran berbanding orang-orang biasa yang membaca Al-Quran. Okey? Nak cakapnya kat sini, mereka sangat-sangat mulia dan mereka perlu dipelihara dan dipelihara. Okey. Seterusnya, yang kedua adalah mengulang hafazan bersama rakan. Jadi pengulangan hafazan bersama rakan ni adalah satu kaedah yang sangat masyhur pada zaman ulama terdahulu, kerana sekiranya berlaku kesalahan dalam bacaan mereka, maka rakan tersebut akan membetulkan kesalahan tersebut. Dengan cara ini ingatan mereka akan lebih kuat. Okey, dan pada pendapat saya disebabkan itulah banyak sangat pusat-pusat tahfiz yang buat pengajian mereka asing daripada pandangan masyarakat bandar. Maksudnya mereka buat asing, contohnya di kawasan perkampungan yang jauh daripada pembangunan dan juga jauh daripada maksiat yang berleluasa. Dan juga mereka juga mengadakan sistem asrama supaya mereka dapat menjaga anak-anak penghafal Al-Quran ini. Okey. Yang ketiga adalah institusi tahfiz mewujudkan sistem badi sepanjang pengajian. Okey, apa yang maksud saya mencadangkan sistem badi ni, maksudnya adalah contohnya apabila mereka masuk dekat dalam tahfiz tersebut, mereka telah ditemani oleh seorang kawan yang akan menjadi kawan hafalan mereka sampailah mereka habis hafazan tersebut. Jadi dengan dia lah dia mengulang hafazan, boleh je dengan orang lain, tapi itu macam kawan dia lah. Okey, supaya mereka ada keprihatinan antara satu sama lain, jadi nilai murni pun dapat dipupuk. Lepas tu sekiranya macam untuk tahu dia dah solat ke belum, jadi setiap amalan tersebut ada penemannya lah, ada orang yang beri update, supaya mereka akan rasa tak keseorangan lah bila mereka meneruskan pengajian di pusat tahfiz. Jadi dengan itu mereka akan lebih, dengan pemilihan rakan yang baik ni, maka mereka akan lebih ingat, mereka akan lebih ingin mengamalkan apa yang mereka pelajari dan hafal dalam kehidupan mereka, dan juga mereka tak akan senang lena untuk melupakan macam tu saja. Okey, dan juga satu perkara yang saya betul-betul nak tekankan adalah ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting, kerana apabila mereka keluar daripada pusat tahfiz ni, walaupun pusat tahfiz yang melakukan sehabis baik, ibu bapa juga perlu mengetahui kawan-kawan mereka,
mungkin nak spend time ataupun nak berjumpa adalah tidak mengapa, tapi tak boleh selalu. Maksudnya mereka ni adalah satu golongan yang terpelihara. Mereka perlu menjaga, bukan setakat menjaga diri, menjaga hafalan mereka juga. Saya sambung sedikit. Okey, pemilihan rakan yang baik itu telah disebutkan dalam hadis Nabi beberapa kali. Okey, yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya seseorang itu bergantung kepada agama sahabatnya. Kerana itu perhatikanlah setiap seorang di antara kalian dengan siapa dia bersahabat. Okey, hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, ini adalah antara hadis yang agak masyhur. Telah menceritakan kepada kami Abu Burdah bin Abdullah berkata, aku mendengar Abu Burdah bin Abu Musa dari bapaknya radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang bersahabat dengan orang soleh dan orang yang bersahabat dengan orang yang buruk perangai seperti penjual minyak wangi dan tukang kipal besi. Pasti engkau akan dapat bauan wangi dari penjual minyak wangi, sama ada membeli atau tidak. Sedangkan dari tukang besi, kamu akan merasa bahang atau kainmu, atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Jadi berdasarkan hadis ini, kita dapat mengetahui bahawa pengaruh rakan itu sangatlah besar dalam kehidupan manusia, kerana rakan yang akan menjadi salah satu bahagian atau salah satu chapter, salah satu babak dalam hidup. Dan ianya bergantung kepada keimanan kita, kekuatan kita, sama ada kita nak bertahan dengan apa yang kita pegang ataupun kita nak ikut kawan kita tersebut. Jadi dengan itu, untuk menyelamatkan diri kita, kita kena perhatikan dan menapis kawan-kawan kita ataupun kita sendiri yang tolong ubah mereka. Dan sebagai seorang manusia, untuk mendapatkan kawan yang baik, diri sendiri pun kena jadi baik juga. Sekian, terima kasih. Jadi sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Kesimpulannya, pelajar tahfiz perlulah menjaga 3 faktor yang utama ini, iaitu dari segi pemakanan, yang mana perlulah mendapatkan daripada sumber yang halal, jauh daripada makanan yang syubhah, dan juga tidak mengambil makanan yang bersumberkan daripada makanan yang haram. Seterusnya, pelajar tahfiz perlulah mempunyai motivasi yang tinggi dalam diri mereka supaya mereka ni lebih bersemangat dan mempunyai keazaman untuk menghabiskan hafazan mereka. Dan yang ketiga adalah mereka perlulah memilih kawan-kawan yang baik. Hal ini kerana apabila mereka dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang baik, maka secara automatiknya juga ianya akan membawa kesan yang positif dan aura yang positif kepada diri mereka untuk menjadi seorang hafiz ataupun hafizah yang dapat menyempurnakan hafazan mereka dengan sebaiknya. Jadi sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.